Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua? Apa khabar semua yang berada dalam page saya? So, Alhamdulillah, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat beristirahat. Lunch time. Selamat menjamu selera. Selamat bekerja pada semua yang bekerja. Selamat bercuti pada yang bercuti. So hopefully you all hari ini dipermudahkan segala urusan, diselesaikan segala kesulitan yang you all semua hadapi. So terima kasih kerana masih berada dalam page saya. Terima kasih kerana pada those yang selalu bersama tengok live saya, yang share posting saya, yang komen, yang tag kawan-kawan, yang bagi review. So terima kasih pada semua. So kalau ada masalah audio, minta tolong bagi tahu. Sebab saya nanti takut nanti saya cakap banyak-banyak nanti you all tak dengar, susah pula. Okay, so hari ni saya di pejabat. So di firm hari ni kita ada actually kita ada beberapa student daripada universiti yang datang, yang buat praktikal di firm. So hari ni penyelia dia datang. So kita just ada ada conversation sikit dengan penyelia. So okay, terima kasih Ayu Zunaina. Okay, terima kasih pada mereka yang baru like page saya. So hopefully you all boleh tengok semua video-video yang saya dah share sebelum ini, live video. Kita ada Q&A session, kita ada kongsi info, kita ada kongsi masalah-masalah yang orang awam selalu hadapi. So pagi ni kalau you all ada apa-apa petengah hari ni, sambil-sambil saya nak menjawab beberapa soalan yang kita terima daripada orang awam. So you all kalau ada soalan, boleh tolong type dekat bawah, dan insyaAllah ada kesempatan nanti saya akan jawab. Okey, saya nak menjawab beberapa, saya nak kongsi ada soalan daripada netizen pula, follower. Ada yang follower yang tanya, so saya nak kongsilah jawapan dia. Okey, satu soalan yang kita dapat berkaitan dengan nafkah anak. Okey. So saya dapat satu soalan. Soalan ni memang ada beberapa soalan yang kita dapat. Waalaikumsalam Puan Azwa Ghazali. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Selamat tengah hari. Okey. Okay, kita ada a few soalan yang kita nak sharekan jawapan dia. Okay ke you all ni? Ke ada topik-topik yang ada kalau you all sendiri ada soalan, just boleh type kat bawah tu, nanti kita just cuba cover mana-mana soalan. So actually saya ada dua soalan yang saya nak cover sebelum saya nak pergi makan. Okay, satu soalan ni berkaitan dengan nafkah anak. So ada tak di kalangan you all, kalangan anda semua atau kawan-kawan anda yang ada soalan berkaitan dengan nafkah ni? Soalan dia macam ni tau. Soalan dia macam ni. Ni kita baru dapat semalam. Soalan ni memang biasa dengar, cuma yalah, jawapan tu kadang-kadang kita tak ingat kan jawapan dia. Okey, soalan dia macam ni tau. This lady, wanita ni, seorang ibu ni, dia ada dah nafkah anak, dah ada. Zaman lama dulu, masa dia selepas perceraian, dia ada nafkah anak. Nafkah anak masa tu, umur anak masa tu kecil, dan nafkah anak masa tu hanya RM100 sahaja. Hanya RM100 sahaja. Tengok, RM100 saja masa tu. Alah, sikit sian kan. Tapi itu adalah persetujuan semasa tu. Persetujuan semasa tu. Saya tak ingat tahun berapa. Mungkin tahun 3-4 tahun sebelum ni. So nafkah anak yang direkodkan adalah RM100.
So soalan dia sekarang, macam mana dia nak ubah supaya dia jadi banyak sikit. Sebab anak dah besar, anak dah masuk sekolah. So masa 100 tu anak tak sekolah lagi. So sekarang ni dia dah masuk sekolah, dia nak tambah. So dia tanya dengan saya macam mana dia nak tambah, dan dokumen yang sewajarnya. So you all ada tak kawan-kawan yang ada soalan macam tu? Ada tak? Kalau ada ni, saya nak bagi jawapan dia. So nanti you all boleh share dengan kawan-kawan, tag kawan-kawan ke, share dengan kawan-kawan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jawapan dia macam ni. Ni untuk mereka yang orang kata apa, yang ada soalan tu. Pertamanya, kalau nak ubah perintah ni, dia kena pergi ke mahkamah yang mengeluarkan perintah tu. Pertama, kena pergi di tempat di mana mahkamah keluarkan perintah tu. Kalau perintah tu dikeluarkan oleh mahkamah MUA, contoh, kena pergi kepada mahkamah MUA untuk ubah perintah tu. Kalau dikeluarkan di Ipoh, kena pergi di Ipoh, di mana mahkamah mengeluarkan perintah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu apa benda yang kita nak ubah. Ramai orang kata nak ubah, tapi apa yang nak diubah, bila kita tanya you nak ubah apa, so dia tak boleh nak jawab apa benda yang dia nak ubah. So kat sini ada dua benda yang saya nak share. So tuan-tuan dan puan-puan, benda ni memang orang kata apa tu, jarang dikongsi. So benda yang saya nak kongsi ni adalah benda yang agak mahal juga, tapi saya just nak share. It's a free, tak ada masalah apa-apa, cuma orang jarang kongsi. That's why orang banyak tak tahu. So pertama tadi, kita kena pergi mahkamah yang keluarkan perintah. Yang kedua, kita kena tahu kita ni nak ubah apa benda. Ada dua benda yang kita boleh ubah dalam perintah nafkah. Dua benda saja yang kita boleh ubah. Satu, kita nak ubah jumlah dia. Nak naik ke, nak turun ke, nak tambah ke, nak kurangkan. Yang tu. Yang kedua, kita boleh ubah adalah cara pembayaran. Nak bayar macam mana? Nak bayar zaman dulu kita tak ada internet. Kita mungkin ATM pun tak ada. Banyak orang pakai buku dulu. Zaman dulu pembayaran nafkah adalah secara serahan tangan. Bila teknologi dah berubah, kita dah ikut cara bank in. Perasan tak kita bank in, masuk. Sebelum ada teknologi internet transfer ni. So sekarang ni dah ada cara yang ketiga, itu internet transfer. So you all boleh transfer nafkah tu, tak ada masalah. So kena tahu dulu kita nak ubah apa. Kalau macam puan yang saya tanya jawab ni, kena tahu dulu you nak ubah apa. Nak ubah cara pembayaran ke, atau nak ubah nafkah, atau nak ubah dua-dua. Nak tambah pun ya, nak suruh bank in pun ya. Boleh, tak ada masalah. So kena tambah buat. Okey. Yang ketiga, ada tiga kan? Yang pertama, kena tahu mahkamah mana pergi, mahkamah yang keluarkan perintah. Yang kedua, kena tahu apa benda yang nak diubah. So pilih antara dua, nak ubah jumlah ke, nak ubah cara pembayaran, atau dua-dua sekali. Yang ketiga, you all kena maklumkan pada mahkamah tempat yang nak diubah tu. Kalau kata kita nak ubah dari segi pembayaran, kita kena sebutlah berapa yang kita nak tambah. Nak tambah ke, nak kurang ke. So terpulang, kita nak tambah, kita kena bagi tahu nak tambah berapa. Kenapa nak tambah tu? Kenapa kita nak ubah daripada 100 pergi ke 300? Kita kena bagi tahu. So tugas yang nak bagi tahu mahkamah ni adalah tugas orang yang memohon pada mahkamah. So plaintiff lah yang kena. So kalau perempuan mohon dekat mahkamah, perempuan lah yang kena bagi tahu mahkamah sebab apa nak tambah. Apa pasal? Ayat senang ni, apa pasal nak tambah? Sebab apa? So kebiasaannya orang akan sebut sebab anak tu dah besar kan. Anak dah besar, perbelanjaan dah bertambah, anak dah masuk sekolah, anak pun dah makan, dulu tak makan, dulu minum susu, kata dulu masih menyusu badan, sekarang ni dia dah tak menyusu badan, dia dah kena makan nasi. So benda-benda inilah yang you all kena maklumkan pada mahkamah.
sebab-sebab nak menambah nafkah tu. Jangan sebut nak tambah saja. Nanti nak tambah. Saya nak tambah nafkah anak daripada 100 pergi 300, titik. Sampai situ saja. Tak boleh. Dia kena maklumkan mahkamah. Sebab apa nak tambah? Kena senaraikan dan kena maklum mahkamah. Ini sebab dia. Yang Arif makan, dia dah makan nasi, dia dah bersekolah. Dulu dia tak sekolah, so dia pakai pampers, makan pun dah banyak. So dia ada kena bayar wang saku. Dulu tak ada wang saku, dulu tak sekolah lagi, sekarang dah sekolah. Dulu minum hanya menyusu badan. So sekarang ni kita perlukan duit untuk beli susu sebab dia dah menyusu formula. Contoh macam tu. So benda yang nak cakap ni yang mohon. So kena bagi tahu mahkamah apa benda yang you nak tambah dan berapa nak tambah, kenapa you nak tambah. So jangan lupalah part-part tu. Sebab kita jumpa banyak perempuan, tuan-tuan, kita jumpa banyak. Kalau you tambah ni, saya nak tambah. Ini cerita buat sendiri perempuan tuan-tuan, ini cerita buat sendiri, bukan peguam buat, dia akan buat. Peguam tahulah dia nak buat macam mana. So saya nak kongsikan ni untuk you all yang urus sendiri kes tu. Jangan hanya tambah, letak saya nak tambah 100 jadi 400, titik. Hantar pada mahkamah. So dalam kes tu langsung tak sebut nak tambah. Kena sebut. At least sebut pendapatan dah bertambah. Kegunaan dia dah bertambah, dia dah sekolah, belanja dia dah meningkat, dia dah mula makan makan minum dia dah bertambah. Kena sebut kena sebut. Okey. Ada soalan lagi. Azazani, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Bekas suami ada teks mengatakan dia mampu bayar 500 sebulan untuk 2 anak. Boleh tak teks tu kita bawa ke mahkamah tuntutan nafkah anak sebagai hitam putih? Okey, nafkah anak ni macam ni. Kalau kita nak guna teks tu sebagai bukti untuk orang kata yang suami dah bersetuju, boleh guna benda tu, tapi dia tak mencukupi dan tak memadai. Masalah dia sekarang, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab mahkamah masih nak, masa permohonan tu mahkamah masih nak tahu kemampuan dia, tahap kemampuan dia. Lepas tu betul ke dia ni nak membayar. Kalau dia datang dan dia mengesahkan macam tu, senang. Sebab nanti yang nak membayarnya dia. Jadi mahkamah ni banyak pertimbangan dia. Bukan sekadar teks tu saja. Boleh guna tu tapi tak memadai. Masih banyak lagi benda yang puan kena bawa untuk mahkamah pertimbangkan. Antaranya pendapatan dia, gaji dia. So kalau dia datang lagi senang. Dia datang sendiri. Yang Arif memanglah saya setuju itu 500. Itu senang sebab orang yang nak membayarnya sendiri dah setuju nak buat macam tu dan senang. Ada soalan yang kedua. Saya Zaira Aziz. Saya tahu macam mana kalau nafkah diberi setiap bulan dimasukkan dalam akaun bekas isteri, dan akaun itu ada potongan rumah setiap bulan. Jadi nafkah tu dikira tak cukup sedangkan mahkamah dah tetapkan nilai nafkah setiap bulan. Sekejap, saya tak faham soalan ni. Salam tuan, macam mana kalau nafkah diberi setiap bulan dimasukkan dalam akaun bekas isteri, akaun tu ada potongan rumah setiap bulan, jadi nafkah tu dikira tak cukup sedangkan dah tetapkan nilai nafkah setiap bulan. Macam ni Puan Zaira. Kalau nafkah tu dah dibayar ke dalam akaun, sebenarnya kalau itulah perintah mahkamah, ia tu dah dikira consider sebagai pembayaran telah dibuat. So kita tak dipertanggungjawabkan lagi ataupun kita declare as kita melanggar perintah mahkamah sebab kita tak bayar. Kalau perintahnya memang sebut masuk dalam akaun tu, kena masuk dalam akaun tu. Sebabnya kalau pergi akaun lain nanti orang kata kita tak bayar pula. So sama ada potongan tu so saya punya solution biasanya nafkah anak ni untuk akaun tu dia tak ada apa-apa melibatkan potongan apa-apa. Itu yang terbaik. Sebabnya memang purely nafkah anak dekat situ. So kita boleh guna nafkah tu untuk anak. So kita bimbang bila kita masuk dalam tu dia potong
ada SI kita panggil macam SI lah, maksudnya direct potongan bank dalam akaun tu. So benda tu akan ada masalah. Tapi kalau mengikut orang yang membayarnya, kalau orang yang membayarnya dah follow apa yang perintah sebut, 500 masuk akaun tu. Cuma kalau orang yang menjaga akaun tu, contohnya ibu, bekas isteri ke apa, yang guna duit tu tak cukup, so kita tak dipertanggungjawabkan lagi. Sebab yang manage dia, kita membayar mengikut perintah mahkamah. Azizah Yaakob, bukan suami saya kena penjara sekarang sebab tak bayar nafkah anak, tapi saya yang kena kecam dan bersalah kau sendiri sama dia. Puan, biasalah tu puan. Puan Azizah Yaakob sekarang ni memang banyak orang dah pergi ke arah komite lah, ke arah penjara. Memang ada, bukan puan, kita pun dah banyak juga orang yang kena dipenjarakan dan dihukum penjara sebab isu-isu nafkah ni. So dia bukan sebenarnya penjara ni yang saya nampak lah, bukannya isu tak bayar nafkah tu sebenarnya sangat. Dia lebih kepada tak patuh perintah mahkamah. Dia menghina mahkamah, itulah isu dia. Kadang-kadang mereka dah setuju untuk membayar nafkah tu, tapi bila perintah dah keluar jadi mengelak, jadi tak bayar, jadi susah lah sikit. Jadi sekarang, tapi tak apalah puan, as long as pembayaran nafkah tu bayar. Boleh ke kalau minta anak buka akaun sendiri sebab anak dah 15 tahun? 15 tahun dah boleh buka akaun ke puan? Kalau dah boleh, cuma okey, puan Zairah ni macam ni puan. Kalau kita nak ubah akaun anak pembayaran ke akaun lain, boleh. Cuma kebimbangan kita tu dalam akaun tu, kalau bimbangnya kita bila perintah dah spesifikkan akaun, ada setengah perintah nafkah dia dah sebut, so masuk dalam akaun Maybank, akaun A, akaun Maybank. So bila you masuk dalam akaun lain, masalah kita dah tak follow perintah tu. So dia ada side boleh gunakan benda tu untuk against you. Okay, kata saya dah suruh bayar nafkah tapi you tak bayar. Saya kata saya dah bayar dalam akaun ni. Saya kata siapa suruh bayar dalam akaun ni? Perintah sebut akaun ni. So kalau benda tu tak ada masalah untuk you tukar akaun, it's okay. Tapi kalau ada masalah, lebih baik jangan. Sebab kalau perintah tu dah kodekan perintah ni, akaun ni, dan follow perintah tu lagi baik. Itu saya punya pendapat. Okey, Dinda Awina Rahman, nafkah anak ni kena ikut kemampuan bekas suami ke tuan? Ya, betul. Kalau dia tak mampu bayar, dia ada hak juga kan? Betul. Contohnya kalau dia tak bekerja tu kira macam mana tuan? Atau kalau dia bekerja tapi gaji tak mampu nak bayar lebih sebab tak cukup. Okey, untuk Dinda Awina Rahman ni nafkah anak ni dia mengikut kepada dua cara pertimbangan mahkamah pada dua aspek. Satu, keperluan anak. Dua, kemampuan. So keperluan anak, mahkamah akan tengok sama ada benda yang disenaraikan oleh pihak ibu ataupun penjaga yang mohon nafkah anak tu betul-betul nafkah anak ke, ataupun dia kalau macam aksesoris, macam aksesoris lah, macam benda-benda yang hendak baju mahal, kelas piano ke, kelas apa benda ke yang tak dikelaskan sebagai satu keperluan nafkah. Itu mahkamah tengok. Kedua, mahkamah tengok pada kemampuan. Kalau menjawab soalan puan tadi, memang mahkamah akan tengok kemampuan dia. So dia lah yang kena, bapak lah yang kena pergi ke mahkamah bagi tahu, ya Arif, saya tak mampu, saya ada pendapatan banyak ni saja, saya bekerja, gaji saya tak tetap, apa semua. So bapa memang boleh pergi ke mahkamah. So tuan-tuan yang tengok, yang sama-sama tengok video ni, memang bapa ada hak untuk bagi tahu pada mahkamah yang tahap kemampuan dia. So tahap kemampuan dia kena bagi tahu pekerjaan dia, perbelanjaan dia, tanggungan dia macam mana. So antara keperluan dan kemampuan, so mahkamah akan tengok, akan balance kan lah. Akan balance kan. Okey.
Terima kasih pada yang bagi like, bagi love, minta tolong sama-sama. Barulah semangat nak jawab soalan tuan-tuan perempuan ni. Soalan perempuan ni berat juga ni. Ui, ni kalau consultation ni mau sejam ni. Ini saya jawab ringkas je Nanti saya ni kata apa, more tu nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita jumpa orang, Puan Ashanti, nanti saya jawab soalan. Sambil tu saya nak share something. Kita sangat percaya yang ramai orang di luar sana yang ada banyak masalah, ada banyak kekeliruan, ada banyak masalah, ada banyak isu nak tanya, tapi kadang-kadang mereka tak jumpa tempat. So this is one of the solution yang kita buat, yang kita selalu share benda-benda macam ni. So kita nak orang-orang di luar sana macam tuan-tuan dan puan-puan ni ada knowledge benda-benda ni. Ada knowledge, ada pengetahuan, tahu apa benda nak buat, tahu pasal nafkah, tahu pasal daftar nikah, tahu. Sebab benda-benda ni dia memang berkait dengan kita je. So kalau saya tak share benda-benda macam ni, you all pun akan susah. So that's why kadang-kadang kita buat macam ni, kita nak jawab tu. Cuma takat mana yang saya mampu, saya buat. So saya sangat hargai tuan-tuan dan puan-puan yang selalu share benda ni, selalu tag kawan-kawan. So memang kita nak bantu ramai orang. So insyaAllah kalau kita bantu ramai orang, Allah akan bantu kita. Okey, Puan Ashanti Izzati. Assalamualaikum. Suami bagi nafkah anak 200 sebulan, dan untuk 2 orang anak sebenarnya tak ada perintah mahkamah. Oh, tak ada perintah mahkamah. Suami bagi, dia kata ingat anak, dia kata ada lebih gaji, dia bagi lebih. Alasan dia dah berkahwin, ada anak, tak mampu bagi lebih. Soalan dia nak bawa ke mahkamah, tengok pendapatan suami ke tuan. Iya puan, bukan saja pendapatan, tanggungan pun mahkamah tengok juga. Hai Aisyah Noh, dia anak-anak kalau perintah nafkah anak 300 masuk akaun si ibu, susu formula dalam bentuk barang dan tidak dinyatakan berapa susu untuk anak dan diberi tidak mencukupi keperluan anak, bagaimana? Dia macam ni puan, kalau mahkamah dah perintahkan nafkah, bila dia sebut 300 tu dia include semua, makanan, pakaian, tempat tinggal, susu apa semua. Biasanya macam tu, melainkan perintah tu sebut lain. So kalau dia sebut makan minum, pakaian, tempat tinggal 300. So perbelanjaan insurans 200. Dia sebut asing, kalau perintah tu sebut asing. Ataupun dia sebut belanja raya asing, so itu asing. Tapi kalau dia sebut nafkah, so dia memang merangkumi semua puan. Puan Aida Aziz, tuan saya ada PM tuan mengenai nafkah tunggal isteri. Oh, saya tak jawab lagi puan, saya tak jawab lagi. Dokumen. Okay, sebenarnya saya ada satu e-book, tapi saya tengah nak record balik e-book tu. Saya memang dah pernah, saya tak tahu puan pernah ikut saya, macam tahun lepas saya memang ada satu e-book. E-book ni memang e-book yang kita buat khas untuk orang awam. Kita buat khas untuk orang awam. Saya buka masa tu bulan 11, sebulan saya buka. Benda tu tidak percuma lah. E-book tu memang untuk orang-orang yang macam nak tahu kes dia boleh file kes apa, dokumen apa dia nak bawa, mahkamah mana dia nak pergi, mahkamah rendah ke mahkamah tinggi, kes macam komplit lah. Ada lebih kurang dalam 20 ke 30 muka surat. Puan Aida Aziz, saya pernah bagi siapa yang pernah beli sebelum ni memang ada. Semua saya bukan tak jual, saya belum jual lagi benda tu. Tapi untuk puan nanti saya cuba snapkan part yang nafkah tertunggak tu. Nanti kalau e-book tu puan nak, nanti saya PM lah. E-book tu memang dah lama. Bukan e-book lama, saya baru upgrade tahun lepas. Saya dah bagi dah dalam ramai kat yang dah pernah dapat tu. Saya tak tahu pun mungkin tak perasan kot e-book tu. Sebab tu e-book tu saya buat khas je. Saya memang tak bagi, saya tak war-warkan pada ramai orang. Yusalini Yusof, salam tuan, ada jaminan tak untuk sandaran harta bekas suami? Sekiranya bekas suami tak bayar nafkah, saya tak ada, saya masukkan harta suami sebagai sandaran? Boleh, tak ada masalah. Boleh masukkan, tak ada masalah. Harta-harta tu boleh jadi mahkamah pertimbangkan juga tahap kemampuan pihak suami. Syanohai, kalau pendapatan
pendapatan ringgit Malaysia nak bagi nafkah anak pada Brunei macam mana, sedangkan gaji kat Malaysia nak sara keluarga kat sini lagi gaji pun tak seberapa. Sekejap saya tak faham. Kalau pendapatan ringgit Malaysia nak bagi nafkah anak Brunei macam mana, sedangkan gaji kat Malaysia nak sara anak. Dia perintah ni dia ikut kat mana mahkamah keluarkan. Kalau mahkamah Malaysia keluarkan, dia akan ada dalam ringgit. Dia akan jadi malang sikit lah kalau kita pergi duduk di negara yang tinggi currency dia tu. Sebab dia perintah tu mengikut Malaysia Puan Aisyah Nur. Sheila Muhammad Tok Fan Salam tuan, bekal suami saya bagi nafkah dalam 700 untuk seorang anak. Masalahnya sekarang dia nak tarik semula 200, jadi saya nak bagi 500 untuk seorang anak. Macam mana saya nak terus nak kekekal? Saya tak faham kenapa jadi macam ni. So kebiasaannya kalau 200 ni, kalau mungkin dia nak kurangkan sebab anak tu mungkin dah bekerja ke, dah besar ke apa ke. So dia ada kebiasaannya, ada juga yang jadi macam ni. Tanya tuan mengenai majlis suluh hari tu. Okey, lelaki suluh ya. Nak juga ibu pasal nafkah anak. Allah, nafkah anak ni saya tak buka lagi ni. Bulan 2 insya-Allah, bulan 2. Saya di ibu tu sebab dia eksklusif sikit. Saya tak berapa nak bagi pada yang tak betul-betul tak nak, saya tak nak bagi. Yang nak saja saya bagi. Sebab dia eksklusif. Saya ada 3 ibu yang memang eksklusif. Hanya memang ada beberapa, bukan tak ramai lah. Ibu tu sebab nak tolong, memang nak. Tapi yang betul-betul nak saja. Saya bukan jual macam buku-buku biasa. Sebab dia eksklusif sikit. Nanti saya war-warkan bulan 2 Puan Salam tuan, kalau terjadi perceraian antara warga negara dengan warga asing, anak tu akan jatuh pada siapa? Okey, dia bukan ikut warga negara Puan. Pajagan anak ni dia ikut kepada siapa lebih ada kelayakan dan kebajikan anak. Kalau ibu lebih layak, ibulah, tak kira lah warga negara apa pun. Memang perintah 3 akaun susu formula asing tak masuk 3 tu. Memang diperintahkan susu ibu dalam bentuk barangan. Dia kena belikan sendiri, tapi kena keperluan susu anak. Tapi keperluan susu anak tu bertambah atau berkurang ikut anak belum. Kalau dia bagi tak cukup, susu dah habis, boleh ke saya minta beli? Boleh, tak ada masalah. Boleh, cuma dia nak bagi tak bagi, itu masalah. Kalau ex-husband kata tak mampu bayar, apa kita boleh buat? Dia macam ni. Kalau defendant kata tak mampu bayar, itu normal Puan. Itu biasa. Biasanya, sebab jaranglah bila you letak some amount untuk nafkah anak ni, dia ada side akan setuju ataupun suami akan setuju, tak ada masalah. Cuma di pihak Puan kena relatekan dengan apa yang mahkamah nak, iaitu keperluan anak. So just relate dekat situ. Sheila Muhammad anak umur 10 tahun. Yang Sheila Muhammad tadi, tengok sekejap. Dia kalau anak ni, nafkah anak ni kalau dia potong sendiri, dia jadi hutang Puan. Dia jadi hutang. So kena make sure dia pembayaran tu dibuat lah sebab kalau anak besar tu ni. Okey, saya rasa saya dah jawab banyak soalan hari ni. Patutnya nak kongsi tadi. Macam mana boleh terbanyak soalan ni? Tapi tak apalah. So memang kita nak tolong you all pun. So hopefully you all berada dalam page saya dan just share dengan kawan-kawan. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Hopefully saya dah jawab soalan. Dan jika ada soalan, boleh tolong komen kat bawah ataupun PM saya, InsyaAllah saya jawab. Dos yang tanya pasal ibu, saya memang itulah saya cakap, ibu ni saya bukan tak jual, tapi saya jarang bagi yang tak nak lah. Macam tahun lepas kita ada keluarkan 2 ibu. Satu ibu apa hak saya, dan ibu berkaitan dengan nafkah anak. Memang nafkah anak tu komplit daripada awal sampai habis. Cuma saya tak war-warkan pada semua orang. Saya tak war-warkan dalam page pun. Sebab memang kita bagi pada yang nak. So sekarang ni, buat masa sekarang, kita tengah war-warkan satu ibu, free ibu berkaitan dengan dengan hajagan anak. So those yang berada dalam page saya boleh scroll tengok, saya ada bagi ibu berkaitan dengan hajagan anak. So you download yang tu dulu, it's a free. Dan ada something yang kita tengah buat untuk berkaitan dengan hajagan anak ni.
macam kelas lah, kita nak share dengan you all. So boleh download ebook tu dulu, nanti kita akan bagi information kat situ. Okay, terima kasih pada semua. Semoga perkongsian hari ini bagi manfaat pada you all, dah menjawab soalan you all, dan memudahkan sedikit urusan dan kekeliruan yang you all hadapi. So insyaAllah kalau ada perkongsian lagi, saya akan sharekan lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.